kita terpaksa berdepan dengan pilihan raya kecil Kemaman ni kerana UMNO tak puas hati dia kalah paruk hari itu. Dia tak boleh terima hakikat. Bahawa hakikatnya pada ketika ini rakyat tidak lagi melihat UMNO sebagai panji-panji yang boleh diharapkan menjaga kepentingan orang Islam, orang Melayu. Betul dulu dikatakan Kemaman ni adalah kubu lah dulu kan, kubu. Tapi hari ini di Terengganu 32-0 dalam pilihan raya negeri yang lalu. Di Kelantan bagi juga berapa? Dua. Di Kedah. Ni semua negeri-negeri orang Melayu. Ketibaan naib Presiden PAS Datuk Ustaz Idris. Selamat datang. Datuk daripada Cukai tadi. Daripada Cukai. Setiap malam berceramah banyak tempat. Kerja kuat untuk memenangkan Islam. Saya sambung lagi. Di Perlis. Dulu orang kata Perlis pun kubu kuat. Kubu kuat. UMNO. Tiba-tiba Perlis satu pun tak boleh dimenangi oleh UMNO. Dan sebenarnya kita terharu tadi masa perhimpunan tadi perarakan tadi. Perarakan, kemudian kita berkumpul dalam Perikatan Nasional ni. Ada Tan Sri Rahim Tambici. Tokoh daripada UMNO dulu. Bukan tokoh peringkat kecil. Tan Sri dulu naib presiden. Ketua Pemuda. Pernah jadi naib presiden. Kemudian Tan Sri Anwar Musa. Bersama dengan kita. Datuk Seri Syahidan Kasim bersama dengan kita. Semua sekarang ni orang Melayu, orang Islam berkumpul. Bersatu bersama dengan kita. Tuan-tuan, saya ulas balik kembali kepada petition pilihan raya tadi. Petition pilihan raya di Terengganu ni dikemukakan kepada 3 parlimen. Satu di Kuala Terengganu, satu di Kemaman, kemudian satu lagi di Marang. Alasan kepada cabaran oleh UMNO yang tak puas hati kepada kemenangan kita di dalam pilihan raya yang lalu, walaupun di dalam pilihan raya yang lalu, PRU ke-15 yang lalu, semua ahli-ahli parlimen kita memenangi dengan majoriti yang besar. Paling tinggi ketika itu adalah majoriti Marang. Lebih daripada 42,000. Saya dalam 41,000. Majoriti ketika itu. Ustaz Alias 27,000. Majoriti. Ustaz Alias menang 27,000. Datuk Seri Anwar bertanding di Tambun menang 3,000. Keluar tajuk besar dalam akhbar. Oh, Datuk Seri Anwar menang besar, dia kata. Ustaz Alias menang 27,000. Di seluruh negeri Terengganu ni majoriti paling kecil. Yang paling kecil pun hampir 20,000. Di hulu Terengganu. Mereka mencabar. Alasan yang untuk cabaran mereka bukannya berkait dengan soal yang betul-betul kita sebut macam rasuah ni. Bagi duit untuk suruh undi dan sebagainya. Bukan. Yang dimaksudkan sebagai tuduhan. Konon-kononnya calon kita ini melakukan unsur sogokan adalah program kerajaan negeri yang dilaksanakan di seluruh negeri untuk bantu rakyat. Program kerajaan negeri yang diluluskan dalam belanjawan. Setahun sebelum kita buat program tu, pada tahun 2021, dalam belanjawan Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah mengemukakan cadangan belanjawan dibahaskan, termasuk dibahaskan sama oleh adun-adun daripada UMNO. Diluluskan. Kemudian yang diluluskan macam-macam program kerajaan negeri bantu rakyat. Sepanjang tahun kerajaan negeri duk bantu rakyat. Betul atau tidak?
Kerajaan negeri Terengganu sepanjang tahun, macam-macam program, macam-macam pencen dan sebagainya, duk bantu rakyat, ada jadual dia sepanjang tahun. Dan dalam jadual yang berkenaan, program siswa belia ni dalam bulan 11. Ujung tahun. Waktu tu tak tahu pun Datuk Seri Ismail Sabri, yang amat berhormat Perdana Menteri ketika itu nak bubar Parlimen, tak tahu. Jadi dipendekkan cerita, di peringkat Kuala Terengganu, hakim telah memutuskan oleh kerana program itu, program kerajaan negeri ini berlangsung ketika pilihan raya, maka dia sabitkan bahawa program itu adalah program sogokan. Program kerajaan negeri disabitkan sebagai program sogokan. Sama juga dengan kes petisyen Kemaman. Program yang sama, siswa belia, disabitkan sebagai program sogokan kerana program itu berjalan pada waktu pilihan raya. Tetapi dalam kes Marang, petisyen Marang, program yang sama, hakim untuk petisyen Marang beritahu program ini bukan program sogokan. Program ini adalah program kerajaan negeri. Program kerajaan negeri untuk membantu rakyat. Malah hakim di dalam petisyen Marang sebut, di dalam penghakiman dia, bahawa tindakan kerajaan negeri melalui belia dan siswa membantu rakyat adalah tindakan yang terpuji kerana adalah menjadi tanggungjawab kerajaan negeri untuk membantu rakyatnya. Dan exco yang bertindak menyerahkan bantuan adalah merupakan wakil kepada kerajaan negeri, bukannya merupakan wakil kepada calon. Ini adalah perkara penting. Jadi, untuk petisyen Marang, UMNO tak puas hati. UMNO tak puas hati dengan keputusan tu, UMNO cabar buat rayuan. Buat rayuan di Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan adalah mahkamah tertinggi di dalam memutuskan petisyen. Maknanya apa penghakiman di peringkat Mahkamah Persekutuan, dia tak dibuat oleh seorang hakim, tetapi dibuat oleh panel 3 orang hakim. Dan keputusan Mahkamah Persekutuan adalah merupakan keputusan yang mutlak terhadap sebarang isu berkaitan dengan petisyen pilihan raya. Kalau ada kes yang serupa, kalau dirujuk hakim Mahkamah Tinggi, kemudian dirujuk keputusan Mahkamah Persekutuan, yang Mahkamah Persekutuan adalah merupakan penghakiman yang mutlak. Jadi dalam kes Marang, baru saja lagi tuan-tuan, pada hari Rabu yang lalu, Mahkamah Persekutuan telah memutuskan bahawa penghakiman yang telah dibuat oleh hakim petisyen Marang yang menyatakan bahawa program siswa dan belia yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri bukan program sogokan. Dan exco yang menyerahkan bantuan siswa dan belia adalah wakil kepada kerajaan negeri. Tak boleh dianggap sebagai wakil kepada calon, disahkan oleh Mahkamah Persekutuan. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya secara moralnya, kes yang berlaku di Kemaman ini sebenarnya, Ustaz Alias sebenarnya tidak melakukan apa-apa kesalahan. Dan sebenarnya kalau UMNO ada air muka setelah mengetahui bahawa hakikat keputusan yang mutlak dari segi hakim ini, sepatutnya hari ini tak payah masuk tanding dah sepatutnya. Betul atau tidak? Kursi ini adalah kursi bilik PAS. Betul atau tidak? Tapi mereka masuk bertanding juga tuan-tuan. Tak malu. Kerana itu menjadi kewajipan untuk semua pengundi di Kemaman ini untuk memastikan memberikan kemenangan yang besar insya-Allah kepada Parti Islam Malaysia. Calon kita yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri dan Mukhtar. Boleh atau tidak? Boleh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin dalam masa yang sama
menyatakan penghargaan tertinggi kepada sahabat saya, Al-Fadhil Ustaz Alias. Satu penggal dia menjadi ahli parlimen. Seorang ahli parlimen yang sangat komited dengan tugas dia. Yang sentiasa hadir, yang sentiasa membawa isu-isu berkaitan dengan kemaman. Dan dia duduk sebelah saya je dalam parlimen. Sentiasa bangun. Dan jiwa besar beliau sehingga beliau menguzurkan diri. Menguzurkan diri bagi laluan. Semata-mata untuk membolehkan supaya suara di Terengganu ni bergema dengan dibawa sendiri oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu. Kerana dalam parlimen banyak cakap tak betul menteri-menteri ni, tuan-tuan. Bila isu berkait dengan negeri Terengganu, dia bohong. Cakap tak betul. Sebagai contoh, ni menteri yang suruh apa ni, Yang Muhammad Datuk Seri Samsuri, supaya letak jawatan dulu, dia kata. Nak bertanding, dia kata kena letak jawatan dulu, dia kata. Dia cakap tak betul. Dalam parlimen pun cakap tak betul. Saya ada bertanya dalam parlimen berhubung dengan isu royalti petroleum. Royalti petroleum dulu saya salah seorang daripada timbalan pengurusi sekretariat R royalti dulu. Kita bawa dulu. Hari ini tuan-tuan, bila kita jadi kerajaan, bila jadi kerajaan persatuan sekarang ni, yang duk bising bangau ni, Datuk Raja Baharin ni, amanah, tak bunyi dah pasal royalti hari ni. Betul tak tidak? Tak betul. Tak bunyi dah. Sedangkan kita dalam Parti Islam se-Malaysia, waktu zaman UMNO pun kita lantang. Kita minta supaya dikembalikan royalti. Walaupun kita tahu, kalau dikembalikan royalti, yang dapat manfaat ketika itu kerajaan UMNO. Kita konsisten. Sebab ini adalah hak kepada kerajaan negeri Terengganu. Jadi saya bertanya dalam parlimen tentang kedudukan royalti. Datuk Seri Azalina jawab dalam jawapan bertulis dia. Dia beritahu sejak daripada tahun 1976 sehingga sekarang tak pernah pun dibayar secara terus kepada kerajaan negeri, dia beritahu. Ini adalah satu pembohongan. Sebab bila saya rujuk kepada Datuk SS, Datuk SUK, betul ke macam tu? Datuk SUK beri detail kepada saya. Daripada 1976 sehingga sampai 99, tak pernah mungkin setiap tahun 2 kali bayar terus kepada akaun kerajaan negeri. Jadi cakap tak betul. Jadi siapa yang boleh bantah pada ketika itu, bawa dengan legitimasi, dengan jelas, melainkan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar duduk dalam. Dia boleh bangun terus, dia boleh kata terus. Sebab semua data-data berkaitan dengan yang kerajaan negeri ada pada dia. Betul tak tidak? Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya ingin mengulas sikit pencapaian kerajaan negeri di bawah kepimpinan Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Khususnya berkaitan dengan pelbagai lah. Sebagaimana yang kita ketahui tadi telah disebut oleh Tok Lee, bagaimana akaun kita 2 tahun berturut-turut tidak pernah mendapat teguran dikarenakan oleh akaun kita, akaun yang telus dan baik. Di dalam satu penilaian yang telah dibuat oleh satu institusi yang menilai ketelusan penyediaan akaun-akaun kerajaan negeri, negeri Terengganu mendapat markah tertinggi dari segi ketelusan akaun. Sebab orang PH suka sangat kena transparent, kena telus. Kita beritahu bahawa negeri Terengganu dari segi pengurusan kewangannya lebih telus. Malah markah kita mengatasi negeri Selangor dari segi ketelusan penyediaan penyata kewangan. Pertumbuhan ekonomi kerajaan negeri adalah yang ketiga tertinggi kerajaan negeri Terengganu. Pertumbuhan dalam KDNK yang antara yang ketiga tertinggi. Kita menerima pelaburan masuk yang banyak. Tuan-tuan, kalau disebut dari segi pelaburan masuk yang banyak, tidak boleh dielak. Antara lain yang menerima limpahan banyak adalah Kemaman.
pelbagai pelaburan yang masuk. Yang terbaru, perkembangan ni Eastern Steel, Pelabuhan Kemaman. Dulu kita kapasiti 7 juta tan metrik setahun. Hari ini kita perlu memikirkan di dalam tempoh 4-5 tahun lagi, kita akan berdepan senario di mana Pelabuhan Kemaman perlu mengendalikan sehingga 23 juta tan metrik. Eastern Steel sekarang ni telah bergerak ke fasa 2. Baru-baru ni, dalam sebulan ni, kita dah mula buat masuk kering baru ni, besar kering. Buat masuk, pasang dah sekarang. InsyaAllah, hujung bulan ni buat commissioning, pentauliahan. Kerana kering baru ni diperlukan untuk mempercepatkan proses angkat kargo besi ni. Lepas ni ada lagi pelaburan lagi, 5 bilion lagi untuk fasa ketiga dan sebagainya. Pemasangan conveyor belt nak akuk ni besi daripada kilang supaya lebih cepat lagi. Dan selain daripada itu, pewajar steel sendiri, kerajaan negeri telah berjaya mendapatkan pelaburan. Ada syarikat baru yang akan buka balik kilang besi ni, yang akan mengeluarkan pengeluaran besi dalam jumlah yang besar yang hampir sama macam Eastern Steel, 10 juta tan metrik kat situ. Peluang pekerjaan yang besar untuk rakyat negeri Terengganu. Dan selain daripada itu, kemasukan pelaburan yang lain, antara lain yang boleh saya sebut, kilang yang berkaitan dengan teknologi tinggi, lithium, bernilai hampir 10 bilion. Dan ini semua memerlukan kepada pembesaran Pelabuhan Kemaman. Yang dalam proses pelaksanaannya, tuan-tuan, ini adalah semua merupakan hasil kepimpinan di bawah Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri bin Mokhtar. Tuan-tuan, yang nak mari tanding kat sini, Tan Sri itu adalah pengerusi Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Pengerusi Lembaga Tabung Angkatan Tentera yang dalam masa yang sama di bawah pelaburan Lembaga Tabung Angkatan Tentera sekarang ni berdepan dengan masalah pengurusan GLC. Bawah dia syarikat nama dia Bastard Naval Dockyard yang buat kapal ni, LCS. 9 bilion kerajaan bayar untuk 5 buah kapal, 6 buah kapal. Tak siap walau satu pun. Dan berhadapan dengan masalah kewangan yang berat. Ni pengurusi ni, dia yang jadi pengurusi sekarang. Saya tak kata salah dia, tapi dia yang jadi pengurusi sekarang. Dalam masa yang sama, bawah dia ada satu lagi syarikat, Farman Niaga. Farman Niaga juga sekarang ni bermasalah besar. Dari segi pengurusannya, berbanding dengan perusahaan di bawah Dr. Ahmad Samsuri bin Mokhtar. Beliau menjadi pengurusi syarikat GLC milik Terengganu, Terengganu Incorporated. Yang sepanjang sejarah, sejak adanya Terengganu Incorporated, tidak pernah di dalam sejarah syarikat GLC milik Terengganu ni mencatat hasil lebih daripada 1 bilion, melainkan di bawah kepimpinan yang ada pada hari ini. Mencatat keuntungan. Kalau dulu, kalau sebut syarikat milik negeri Terengganu, memang betul banyak nama syarikat dia. Tetapi semua rugi. Tetapi di bawah kepimpinan yang ada pada hari ini, saya sebut tadi, selain daripada memimpin negeri, mencatat pertumbuhan antara yang terbaik di dalam negara kita, pertumbuhan KDNK ketiga terbaik di dalam negara. Dari segi memimpin GLC pula, syarikat milik negeri, kita adalah antara negeri yang syarikat GLC-nya paling berjaya sekali, tuan-tuan. Dan malang sekali kalau saya nak sebut, di bawah era yang terdahulu, betapa banyak GLC bazir duit, buang piti. Termasuk yang Kemamang ni. Saya tahu sebab saya terlibat sama. Saya pernah sebut hari itu isu. Bagaimana yang berkait dengan syarikat Epic. Pada zaman orang Kemamang ni lah, zaman orang Kemamang. Projek sampai 100 juta, 110 juta ringgit. Tanpa tender, tanpa apa, boleh serah kepada syarikat RM2.
Saya dah dedahkan banyak kali. Masa pilihan raya umum Parlimen yang lalu saya dedahkan perkara ini. Pada pilihan raya negeri baru-baru ini saya dedahkan lagi sekali. Saya tunggu saman kepada saya. Tak siapa-siapa lagi surat saman setakat ini. Yang menyebabkan Epic kemudian terpaksa menanggung hutang 80 juta lebih. Daripada hak peringkat disaman di peringkat mahkamah tinggi, bawa kepada mahkamah rayuan, akhir sekali mahkamah persekutuan yang mengarahkan kepada anak syarikat kerajaan negeri ini membayar sebanyak 80 juta lebih. 80 juta lebih. Kita ambil alih, kemudian kita ambil alih kerajaan negeri lepas tu. Kita yang terpaksa menyelesaikan masalah ini. Alhamdulillah di bawah kepimpinan negeri yang ada, kita selesaikan masalah berkaitan dengan penghakiman yang mengarahkan kepada kita untuk bayar 80 juta ringgit lebih ni. Dalam tempoh 2 tahun kita selesaikan pada hari ini. Anak syarikat kerajaan negeri ini, Epic, pada hari ini memiliki tunai hampir 100 juta ringgit pada hari ini di bawah kepimpinannya ada. Ini adalah kebijaksanaan dan amanah yang perlu kita perlukan pada seorang pemimpin. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, di dalam parlimen, tuan-tuan, sekarang ini sedang berlangsung di peringkat akhir dah dari segi belanjawan. Rakyat mengharapkan supaya apabila belanjawan dikemukakan, belanjawan ini akan membela rakyat. Tetapi malang sekali, belanjawan pada kali ini, tuan-tuan, walaupun belanjawan tu dari segi nilainya hampir 400 bilion, 392 bilion. Saiz belanjawan yang tak pernah sebesar itu sejak penubuhan negara Malaysia. Belanjawan yang saiznya lebih besar daripada belanjawan kita berhadapan dengan COVID hari itu. Dulu kita berhadapan dengan COVID-19. Memang masa dalam keadaan kita berhadapan dengan COVID-19, banyak perlu dibelanjakan. Nak beli vaksin, nak beli ini, nak bantu macam-macam bantuan prihatin rakyat pada zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebab rakyat tak boleh kerja, kena duduk kat rumah dan sebagainya. Bagaimana bantu bagi masuk tu dalam akaun dan sebagainya. Ketika itu, apabila kita pilihan raya, kerajaan yang baru hari ini mengambil alih kerajaan dalam keadaan tak ada masalah dah. COVID, ekonomi kita dah buka. Tiba-tiba belanjawan pada hari ini adalah belanjawan yang terbesar. Apabila belanjawan yang terbesar sudah sentuhlah harapan rakyat, dengan belanjawan yang besar ini rakyat akan mendapat manfaat, kesejahteraan hidup yang lebih baik. Tetapi pada hari ini, tuan-tuan, rakyat berhadapan dengan keadaan di mana yang kita tak boleh bayangkan boleh berlaku kepada negara kita. Dalam tempoh COVID dulu, tak ada timbul isu berebut nak beli beras ni, betul atau tidak, tuan-tuan? Berebut nak beli beras. Pada masa COVID dulu, kita wakil rakyat duk sibuk duk bagi beras. Betul atau tidak? Duk bagi beras. Banyak pada waktu itu. Sekarang ni dalam negeri kita, isu makanan asasi pun menjadi satu masalah yang besar. Kemudian berkaitan dengan kenaikan harga barangan. Kerajaan Persekutuan masih lagi duk bertahan. Beritahu kata kadar inflasi sekarang ni antara yang terendah, dia beritahu. Masalahnya bila kita turun, pergi pasar dan sebagainya, semua rakyat mengadu harga barang naik. Betul atau tidak? Ini adalah kegagalan di bawah kerajaan yang ada sekarang, yang perlu kita suarakan dan perlu kita perkukuhkan suara kita di parlimen. Dan insya-Allah, tuan-tuan, dengan kemenangan kita di Kemaman ini akan menambah kekuatan kita di parlimen. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, tadi disebut oleh Tan Sri tentang isu berkaitan dengan cabaran terhadap umat Islam ini. Isu-isu yang berbangkit, isu-isu yang mencabar dari segi kedudukan agama Islam, isu-isu yang nak membimbangkan keadaan masa depan kita dari segi kedudukan agama kita. Tuan-tuan, saya terkejut baru sebentar tadi.
saya mendapat maklumat. Kalau hari itu, kalau kita ingat ada satu konsert dulu, Coldplay. Tahu Coldplay? Konsert masuk. Belanjawan baru-baru ni, antara yang menarik, cukai ini naik, cukai itu naik dan sebagainya, tapi ada cukai yang diturunkan, Nazri. Cukai untuk buat konsert. Cukai konsert diturunkan. Dan antaranya membabitkan kemasukan artis-artis luar negara. Kita tak ada masalah dengan artis luar negara yang tidak bermasalah. Tapi kita bermasalah dengan artis luar negara yang masuk membawa budaya yang bermasalah. Coldplay ni, dia dah datang ke Malaysia. Baru-baru ni, dalam beberapa bulan yang lalu dia datang mencabar secara terang-terangan undang-undang negara kita. Di atas pentas, di hadapan beribuan orang melihat. Ni laki-laki sambil laki-laki bercium. Dan akhirnya dia orang balik. Dan kerajaan sepatutnya bertegas dalam soal ini. Ini saya mendapat maklumat bahawa mereka telah mendapat kebenaran untuk kembali masuk, tak salah saya, pada 22 November ini. Dalam masa yang sama kita berdepan dengan bagai-bagai cabaran lagi berkaitan dengan kedudukan umat Islam. Yang memerlukan sebenarnya kita memperkuatkan suara kita, sokongan kita di parlimen supaya kita boleh berbuat sesuatu. Kita faham bahawa rakyat mengharapkan kerajaan yang pada hari ini supaya segera ditukar. Kerana DAP di dalam parlimen, tuan-tuan, dia tak segan silu dah. Dia kata apa pun sekarang ni, wakil-wakil UMNO pun sokong sama. Apabila timbul isu baru-baru ni berkaitan dengan agama, dibantah oleh DAP, yang tukang sokong wakil rakyat daripada UMNO. Ada yang tukar tepuk tangan. Sampai saya ingat satu ketika Datuk Seri Syahidan bangun, dia kata, you daripada UMNO kan, you pun tepuk tangan juga. Sampai macam tu. Jadi saya tidak ingin bercakap lebih lanjut lagi. Bersama dengan kita ada Datuk Ustaz Idris Ahmad, Naib Presiden, yang insya-Allah boleh menghuraikan jauh lebih banyak dan jauh lebih jelas lagi. Cuma saya mengharapkan di dalam pilihan raya umum yang lalu, ketika saya masuk pilihan raya yang bulan 11 dulu, saya menang majoriti 41,000 ketika itu. Majoriti 41,000 ketika itu, UMNO pun, dia syarah pun, dia hentam DAP juga. Masa tu, dia hentam DAP. Komunis, macam-macam lah yang disebut ketika itu. No Anwar, no DAP dan sebagainya. Apabila dibuat pilihan raya kecil untuk pilihan raya Kuala Terengganu, UMNO ketika itu dah bersama dengan DAP. Dan saya mendapati bahawa ramai pengundi-pengundi UMNO celik mata berhubung dengan perkara ini. Dan dikarenakan itu, timbul kesadaran baru. Ramai yang telefon saya beritahu, insya-Allah, dulu saya selalu sokong UMNO. Kali ini saya dah pesan anak-anak saya, anak saudara saya, semua pangkah PAH belaka dalam pilihan raya yang lalu. Sebab dia tengok bahaya macam ni, UMNO telah hilang prinsip perjuangan dia. Maka kerana itu, di Kuala Terengganu menyaksikan pertambahan di dalam undi hampir 7,000. Saya yakin insya-Allah di Kemaman pun akan memberi isyarat yang serupa. Rakyat di Kemaman perlu beri isyarat yang jelas bahawa tak boleh terima UMNO di dalam keadaan menolak penyatuan ummah, sanggup tinggalkan ummah semata-mata untuk kuasa. Sanggup meninggalkan penyatuan ummah semata-mata untuk kuasa. Supaya memberi kesedaran, supaya kembali kepada usaha kita. Menyatukan ummah kita demi memperkukuhkan perjuangan agama kita dan bangsa kita, insya-Allah.